Tapi jika saudara-saudara semua pergi ke India, saudara-saudara akan tengok Jesus di India kulitnya gelap. Saya buat cerita iman orang asli. Allah bekalkan fitrah kepada manusia ni, dia mesti percaya adanya Tuhan. Kalau kita tak ajar dia pun, dia membesar, biar dia hidup dalam masyarakat binatang pun, dia akan fikir tentang Tuhan. Ni fitrah. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Allah jadikan manusia atas fitrah itu. Kalau kita orang asli, saya buat contoh selalu dahulu. Kalau ada orang asli ataupun orang satu masyarakat nomad yang tidak ada apa-apa asas agama, orang tak ajar agama, ramai-ramai dia duduk, dia kata, tuan-tuan sekalian, ni tok batin dia kata, sebenarnya adanya satu kuasa yang kuat, kuasa tu adalah Tuhan. Maka kita akan bayangkan bila tok batin kata begitu, pengikut dia akan kata apa? Tok, Tuhan itu macam mana? Tok batin kata, nanti sekejap, saya akan bagi tahu kemudian Tuhan macam mana. Sebab dia tidak ada wahyu, tapi dia ada perasaan. Bagus, perasaan memang nikmat, perasaan inginkan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan. Tetapi bahaya perasaan inginkan menyembah Tuhan atau perasaan ingin beragama jika tidak ada agama betul yang datang. Maka tok batin kata, nanti saya tengok macam mana Tuhan. Maka dia pun mula pergi duduk saja-saja di rumah, dia lukis Tuhan. Saya sebut, kalau dia mula lukis Tuhan, manusia kalau nak membayangkan Tuhan, tak boleh lebih daripada apa yang dia pegang, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa lagi? Khayalan macam tu. Tuan-tuan tengok filem macam mana aliens yang dibuat oleh apa? Hollywood yang hebat pun. Makhluk di angkasa tu macam mana dia bayang pun tak jauh daripada makhluk di dunia ni. Mesti ada kaki, ada mulut, ada mata, ada hidung. Cuma nak canggih sikit, mata nak atas, mulut turun bawah, atau mulut nak atas, mata turun bawah. Tapi basicnya khayalan yang sama, imajinasi yang sama. Tok batin kalau nak andaikan Tuhan, kalau dia orang asli, dia akan mula lukis Tuhan. Dia akan tengok telinga panjang, mata besar, tapi sebiji macam orang asli lah. Sebab itu imajinasi dah. Saya minta maaf kepada saudara-saudara yang beragama lain. Sebab itulah Tuhan orang-orang agama Hindu kebanyakannya muka macam orang India. Sebab itu gambaran mereka. Pengasas-pengasas yang awal, apabila dia nak bayangkan Tuhan, dia mesti bayangkan berdasarkan kepada apa yang dia tengok. Dia tengok manusia di benua India, rupanya rupa orang India. Maka Tuhan-Tuhan di kuil-kuil Hindu ialah Tuhan yang menyamai rupa seorang India. Sedangkan Tuhan itu mana ada ugat bangsa dia? Tuhan untuk semua bangsa, mana boleh Tuhan berat sebelah? Ini sudah tidak, ialah, nanti dia tak setuju saya kata, kan? Ini YouTube kena potong sikit lah. Baru ni dia komplain. Tak, artinya kalau manusia diberi peluang untuk bayangkan Tuhan, orang India dibayang Tuhan, dia bayang Tuhan macam orang India. Sebab itu Tuhan-Tuhan ataupun dewa-dewa Cina macam orang Cina. Matanya semuanya, kawasan yang hebat, yang suka makan, perutnya gemuk, matanya bulat. Tapi manusia tak boleh membayangkan Tuhan. Kalau dia bayang, dia akan terbatas dengan apa yang sense yang dia ada saja. Sebab itu kita tengok Nabi Isa di barat, mukanya macam pemuda barat. Nabi Isa bukan, Jesus bukan orang barat. Dia orang Yahudi, Jew.
Dia Bani Israel. Muka dia patut macam orang Israel, bukan macam orang Amerika. Tapi jika saudara-saudara semua pergi ke India, saudara-saudara akan tengok Jesus di India kulitnya gelap. Sebab dia bayangkan ada kaitan dengan bangsa dia. Maka dengan itu agama membuatkan satu ketetapan dalam akidah Islam bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibanding-bandingkan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan apa-apa. Sebab itu dalam akidah Islam, setelah percaya Allah, tahu Allah tidak boleh disyirikkan, mesti beriktikad tak boleh samakan Allah dengan makhluk dalam apa rupa pun. Dan tak boleh menceritakan Allah melainkan dengan kadar yang Allah cerita tentang diri dia dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok satu orang cerita tentang Allah begini-begini, kita tanya, ada dalam Quran ke yang awak cerita ni? Tak adalah, tapi tok guru saya kata macam tu lah. Kita kata, tok guru awak tak tengok Allah. Nabi pun tak tengok Allah, melainkan cahaya yang dilihatnya. Bagaimana mungkin dia nak mensifatkan Allah apa yang dia tak tahu? Maka kalau kita pergi mana-mana akidah, tok guru tarekat ke apa, dia ajar kita inilah Allah yang kita lihat, pelik. Kita tanya dia, yang tok guru cerita ni ada dalam Quran, ada dalam hadis yang sahih? Dia kata tak ada, tapi ni ulama-ulama saya kata. Kita kata tak betul. Tidak ada ulama yang boleh memperkatakan tentang zat yang tidak dilihat, iaitu Allah Jalla wa'ala. Ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan ghaib, melainkan dengan nas yang terang daripada empunya zat itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Let's say Tok Batin tu pun ambil lah. Tadi dia tak depan. Semalam kamu tanya, minggu lepas kamu tanya mana Tuhan ya? Ini dia, macam ni lah, macam ni pokok yang saya ukir ni, macam ni lah rupa dia lebih kurang. Maka sekali lagi, pengikut itu akan bertanya kepada Tok Batin, Tok Batin, macam mana kita nak buat dengan Tuhan ni? Macam mana kita nak bagi Tuhan suka ke kita? Bagaimana kita nak mau supaya Tuhan ni sayang kita? Kita boleh minta kat dia, pasal dia berkuasa, kita tak berkuasa. Tok Batin kata, bagi masa seminggu boleh. Aku kena balik fikir Tuhan mau macam mana. Tok Batin tak ada wahyu. Tok Batin balik reka. Tok Batin balik mari lepas duduk seminggu, dia kata kamu kena pusing dia 5 kali, lepas tu ambil susu tuang atas kepala, umpamanya. Ataupun dia kata kamu kena pergi cari api, kamu cucuh, kamu letak dia anggun depan dia. Tapi Tok Batin fikir, ini semua tak untung aku. Aku penat-penat buat Tuhan ni. Dia kata kamu kena buat semua tu, kamu letak buah-buahan sedikit, malam nanti dia ambil. Tok Batin lah ambil malam.